Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini, pada pagi Jumaat, di dalam pengajian kita, pengajian mingguan, iaitu pengajian kitab Risalatul Misbah Al-Munir, karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah beri pada kita kesempatan dan juga peluang dapat kita bersama-sama berhimpun pada pagi yang Jumaat ini di dalam satu majlis ilmu. Insya-Allah, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian, kita akan sambung lagi perbahasan kita, iaitu perbahasan kitab Risalatul Misbah Al-Munir. Yang mana pada pagi ini kita akan kita mulakan daripada awal. Kita mula start pukul 7.30. Ini sebahagian daripada jadual baru. Baik. InsyaAllah kita akan mulakan pada muka surat 23. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan bagi iradat itu dua takluk. Alhamdulillah, boleh nampak komen. Pagi ni alhamdulillah Allah Ta'ala buka hijab. Boleh tengok komen. Tuan-tuan, perempuan semua, saya boleh tengok komen pada pagi ni. Malam tadi saya tak nampak komen. Mungkin tertutup hijab malam tadi. Dah terhijab malam tadi. Pagi ni alhamdulillah. Dapat kita solat fardu, bagi kaum lelaki dapat solat fardu subuh secara berjemaah. Dan dapat kita bagi kaum lelaki juga dapat mengerjakan sujud sejadah pada pagi ni. Alhamdulillah. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
baris yang ke-12 daripada bawah. Muka surat 23 kitab Jawi, baris yang ke-12 daripada bawah, muka surat 23. Baik. Dan bagi iradat itu dua takluk. Tengok. Jadi kita dah hurai dah dulu semalam. Berkenaan tentang sifat iradat. Tentang sifat iradat. Apa maksud sifat iradat? Iaitu sifat berkehendak. Dengan sifat berkehendak itulah Allah Ta'ala berkehendak. Maka berkehendak itu dikatakan takluk. Adapun sifat iradat itu dikatakan sifat. Iradat itu dikatakan sifat. Bila sebut sifat, sifat itu ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat iradat itu, sifat berkehendak itu ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi kita dah terang sebelum ni secara detail. Baik, tengok. Kemudian dia nak bahas pula. Berapakah sifat, berapakah takluk bagi sifat iradat itu? Itu dia. Berapa takluk dia? Dan bagi iradah itu dua takluk. Apa dia takluk? Kita dah hurai pada pembincangan dalam perbahasan sifat kudrat. Kita dah hurai panjang lebar berkenaan tentang takluk. Takluk ni maksudnya kalau orang tani panggil jember. Jember ni maksudnya dia berkehendak. Kita kata gini, sifat iradat. Sifat iradat kerja dia, samaratu sifat dia iaitu menentu. Menentu. Bila sebut menentu, itu tak panggil takluk lagi. Apabila Allah Ta'ala berkehendak menjadikan makhluk. Sejak azali lagi Allah Ta'ala berkehendak si Zaid akan jadi pada tahun 2020. Allah Ta'ala kehendak dah sejak azali lagi. Maka itu dikatakan takluk. Adapun semata-mata dia menentu, berkehendak, itu dipanggil samaratus sifat. Itu kita dah hurai panjang. Itu boleh tengok daripada rakaman-rakaman yang telah lalu. Ya, baik. Kita tengok rakaman yang dulu, kita tahu takluk apa dia. Baik. Itu dipanggil sifat iradat. Itu takluk, dipanggil takluk. Talabu sifah amrun zaidan ala qiyamiha bizzati. Itu ta'rif dalam bahasa Arab. Takluk ni menuntut. Talabu sifah, menuntut sifat akan sebagai menuntut pekerjaan. Talabu sifah amrun, menuntut sifat pada satu pekerjaan. Talabu sifat amrun zaidan, akan sebagai menuntut yang lain. Akan sebagai menuntut pekerjaan yang lain. Ala qiyamiha bizati, di atas mendirikannya dengan zat. Itu kita dah huraikan takrif dia dulu. Baik. Dan bagi iradah itu dua takluk. Dia ada dua takluk je ni. Kalaulah sifat kudrat, dia bagi dua. Kalau ijmali dua takluk. Kalau tafsili ada 6 takluk. Keseluruhannya 8 takluk. Kalau dalam kitab Faridatul Farid ada 7 takluk. Mana dua takluk? Iaitu takluk suluhi qadim. Jumpa pula dah. Apa takluk suluhi qadim? Erti takluk suluhi qadim, patut dan padan bagi menghendaki dan menentukan apa-apa mungkin pada sedia kala. Patut dan padan. Boleh kita kata.
Sulul al-qadim patut dan padan Allah Ta'ala menentukan kita ni. Allah Ta'ala mendaki tu menentukan mungkin ini makhluk sejak azali lagi. Pada sedia kala. Patut dan padan. Boleh. Lagu mana contoh lain? Ni nak nampak. Kita dah bagi contoh sebelum ni. Contoh. Kita duit ada RM10. Duit kat poket ada RM10. Jadi duit RM10 tu patut dan padan boleh dalam kadar RM10 tu kita nak beli top up maxi RM10 boleh. Kita nak beli ikan berharga sekilo RM10 boleh. Kita nak beli minyak dengan harga RM10 boleh. Dalam kadar RM10 tu boleh macam-macam. Patut kita boleh beli. Bukan kata semua kita boleh beli, tak. Patut dan padan. Dalam RM10 tu, dalam kuantiti RM10 tu, kita boleh beli, nak beli top up pun boleh, nak beli ikan pun boleh, nak beli minyak pun boleh. Sebagai contoh. Itu dipanggil sulul qadim tu. Patut dan padan Allah Ta'ala nak menentukan makhluk tu sejak azali lagi. Allah Ta'ala menentu. Patut dan padan Allah Ta'ala nak menjadikan si Ahmad tu pada dalam sifat iradat dia. Allah Ta'ala nak menjadikan Ahmad tu warna putih boleh. Warna hitam boleh. Muka dia. Nak jadi hidung kepek boleh. Nak jadi telinga capang boleh. Patut dan padan bagi Allah Ta'ala. Itu bagi sulul qadim. Patut nak Allah Ta'ala menentu tu dia nak menjadikan si Ahmad tadi tu pada tahun 2020 boleh. Pada tahun 2022 boleh. Itu bagi padan dan patut. Begitu juga kita ada RM10. RM10. Saat lagi nak belanja kawan 10 orang. Kita ambil nasi lemak RM1. Tapi nasi lemak RM1 tak ada dah KL. Kita kata nasi lemak RM2. Nasi lemak RM2. Kita nak belanja kawan kita 5 orang. RM10. Padan patut. Aku ada RM10 ni boleh beli. Nak beli nasi lemak RM10 boleh. Untuk 5 orang makan. Boleh. Nak beli RM10 ni nak beli top up pun boleh. Nak beli RM10 makan seorang pun boleh. Kalau 2 KM makan seorang cukup RM10. Banyak dah. Sekali makan lalu. Dengan air siap. Komplit. Kesesuaian betul. Dengan kesesuaian RM10 itu macam-macam boleh beli. Mungkin tempat ajar Rahayu murah sikit kat Pahang. Pahang makanan murah sikit. Kampung. Tengok. Baik. Kalau KS RM10. Padan untuk seorang. Nak belanja kawan pun bayar. Nasi Arab tak boleh. RM10. Nasi Arab tak boleh. Padan dan patut. Kadar RM50. Nasi Arab padan patut boleh. Padan untuk makan. Padan untuk makan. 2 pinggan. Kongsi 3 orang. 3 orang makan. Boleh. Itu maksud boleh. Itu dia. Padan dan patut. Baik, kemudian. Tengok. Itu dipanggil takluk sulul qadim. Sama naik. KL sama naik kan. Adik faham pun sama. Dia ingat faham murah. Punya mahal juga. Baik, tengok. Itu yang pertama. Dan kedua, takluk tanjizi qadim. Ini kedua. Kedai murah. Faham mahal. Marah orang faham kata mahal. Tengok. Dan keduanya, takluk tanjizi qadim. Apa maksud tanjizi qadim? Artinya berlaku sedia kala. Allah Ta'ala menentukan dan menghendaki dengan setengah-setengah mungkin. Nampak tak? Ada RM1. Ada. Kak ini kata ada. Boleh jadi. Kena try sekali hak KM je.
Baik. Saya dulu kalau di pondok dulu, nasi kabu dulu lah nasi kabu ni kat pondok dulu lah, di petani dulu. Harga lebih kurang 10 kop. Lebih kurang harga RM1. Nasi kabu. Nasi kabu petani dia tak sama macam Kelantan. Dia sedap lagi nasi kabu petani ni. Dia nasi warna putih pun tapi dia sedap. Kalau Kelantan ni warna biru kan. Dia ada macam-macam warna. Kalau sana tu nasi kabu sana petani tu dia sedap lah. Murah-murah dia murah. Kalau nasi ayam tu nasi minyak ayam. Kalau di pondok saya tu RM1 je. 10 kop ni RM1. Murah Saya dulu ingat mula-mula masuk datang pondok dulu. Allah, bila kata murah nasi minyak ayam tu, sebulan pipi saya naik macam ni, gemuk. Gemuk sebab apa? Sebab dia murah sangat. Murah sangat tu jadi kita pun makan pun jadi banyak. Allah Akbar. Masa mula-mula first time. Baik, tengok. Jadi yang kedua, ta'alluq tanjizi qadim. Betul. Tanjizi qadim, asal tanjiz ni melulus. Tanjiz. Tanjiz. Bataf'il. Najaza yunajizu tanjiz. Asal tanjiziyan. Tapi kata tanjizi. Tanjizi qadim artinya berlaku sedia kala Allah Ta'ala menentukan. Allah Ta'ala menentu tu pada sedia kala dah. Tapi dan menghendaki dengan setengah-setengah mungkin. Dengan setengah-setengah makhluk daripada segala mumkinat yang tersebut. Apa segala mumkinat yang tersebut? Dobit situ. Yang ni dengan segala mungkin yang mutaqabilat. Tulis itu. Mumkinat yang tersebut, yakni mungkin yang mutaqabilat. Apa mungkin mutaqabilat? Kita dah hurai dah. Iaitu mungkin yang berlawan-lawanan. Yang tidak boleh berhimpun di dalam satu masa dan tempat. Itu panggil mungkin mutaqabilat. Contoh. Ini nak bagi cepat contoh tanjiz qadim. Saat tadi tu kita dah ada duit RM10 tadi tu padan patut bagi kita nak beli minyak boleh, nak beli top up boleh, nak beli apa, dengan beli ikan harga RM10 boleh. Padan patut sulil qadim. Sampai masa kita niat dalam hati, sampai kat depan kedai runcit tu, kita kehendak dah. Apa dia? Kita kehendak kata, aku nak beli top up RM10. Dia menentu. Dia menentu untuk membeli top up RM10. Baik. Dia ambil dia RM10 dia tadi. Dia berikan kepada orang jaga cashier tadi. Dia kata, saya nak top up RM10. Dia pun bagi dia RM10. Baik. Apabila dia menentu untuk beli top up RM10, maka boleh tak dia nak beli ikan harga RM10 tadi? Boleh tak dia nak beli? Boleh tak dia nak beli harga ikan RM10 tadi? Minyak RM10 tadi, boleh tak dia nak beli? Tolong jawab. Boleh tak dia nak beli? Apabila dia dah beli tadi, RM10 tadi, dengan duit top up tadi, maka yang lain boleh tak dia nak beli? Perkara lain boleh tak dia nak beli? Minyak RM10 tadi boleh beli ke tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia dah menentu dah. Sebab dia dah menentu. Sebab dia dah menentu kata bila dah beli yang tu, bila dia dah beli yang top up RM10, maka dia tak boleh nak beli ikan dah lah. Sebab dia menentu dah. Tengok. Begitu juga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menentukan si Zaid nak menjadikan si Zaid pada tahun 2020 pada hari Jumaat.
pukul 7 pagi. Warna kulit warna putih. Hidung kepek. Hidung kepek. Telinga capang. Contoh. Bila Allah Ta'ala dah menentu pada tahun 2020, hari Jumaat, maka Allah Ta'ala tak menentulah Zaid tu warna kulit warna hitam. Hidung mancung. Allah Ta'ala tak menentulah. Sebab apa? Sebab dia dah menentu dah. Dia menentu akan setengah mungkin. Nampak tak? Disebut tadi. Kita dah belajar dulu. Bukan menentukan semua sekali. Bukan menentu kata, si Zaid itulah warna hitam, si Zaid itulah warna putih. Si Zaid itulah dilahirkan pada tahun 2020, dilahirkan pada tahun 2021. Dalam masa pukul 7 pagi. Itu perkara yang mustahil. Itu dikatakan mustahil pada akal. Tu kena ingat tu. Satu dia kata, contoh kita kata si Ahmad, Allah Ta'ala dah menentukan menjadikan si Ahmad tu di Melaka. Bila Allah Ta'ala dah menentukan di Melaka, maka dia tidak menentu pada negeri lain. Allah Ta'ala lemah ke Ustaz? Bukan masalah lemah tak lemah. Dia nak menjadikan makhluk. Apabila Allah Ta'ala dah menentukan setengah-setengah mungkin, maka dia meninggalkan setengah-setengah mungkin. Mustahil, tapi kalau kadang boleh jadi Ustaz. Tak, dia kehendak gini. Jauh Kuti tak faham lagi. Bila Allah Ta'ala kehendak, dia dah menentu dah. Jauh Kuti. Gini. Tak nampak lagi contoh dia gini. Kita ada duit RM10. Jauh Kuti. Kita ada duit RM10. Dalam poket ni Dalam RM10 tadi tu, boleh beli macam-macam kalau RM10. Nak beli top up boleh. Nak beli minyak boleh. Nak beli ayam boleh. Tak kehendak lagi tapi padan bantut. Sampai kat depan kedai, kita menentu dah. Kita kehendak dah. Apa dia? Kita kehendak nak beli ayam seekor RM10. Bila kita dah menentu dah nak beli ayam RM10 tadi, dengan harga kita duit ada RM10 tadi tu, boleh tak kita nak beli yang lain? Nak kehendak lain? Tak boleh kehendak dah lah. Sebab ada RM10 banyak tu je. Ajar Ukhti, tak boleh. Allah Ta'ala dah kehendak si Zaid tu warna putih. Tiba-tiba kita kata boleh Allah Ta'ala kehendak warna hitam lah. Tak boleh. Itu suluhi qadim. Tanjizi qadim ni dah tetap dah. Dalam qaduk mubram. Kalau dia kita menyalahi, dia kehendak dia tukar pula dah. Itu menyalahi pula dah. Allah Ta'ala lemah lah dah. Sebab Allah Ta'ala dah menentu dah. Nampak lagi. Bukan kata nak kata boleh Allah Ta'ala kan. Memang kita kata boleh. Tapi boleh tu bila? Sebelum yang suluhi qadim tu. Tapi bila Allah Ta'ala dah menentu, dah menetap, dia tak boleh dah lah. Takkan kata si Ahmad tu warna putih, warna hitam sekali. Mula Allah Ta'ala kena dia warna putih. Tiba tu lah tukar lah warna hitam lah. Tu tak boleh lah tu. Kita dah bayar RM10. Dah beli top up. Dah ambil dah kat kita. Kita dah goreng siap dah. Haji Kuti dah goreng siap dah. Dah masuk dalam apa? Dalam handset dah. Aku tak guna lagi RM10 ni. Tak apa nak pergi tukar Zat. Agak-agak cuba tanya kat orang kaunter tu marah kita tak? Saya nak kehendak nak beli ayam lah. Tapi saya dah goreng dah ni. Saya dah goreng dah masuk dalam telefon saya. Agak-agak orang tu kata apa kat kita? Mana boleh dah. Dia kata. Cik. Saya tak guna lagi RM10 ni. Tapi saya tersalah beli. Saya kehendak nak beli ayam RM10. Tapi saya bila top up RM10. Tapi saya dah goreng dah masuk dalam telefon saya. Macam mana cik? Kawan tu mesti dia gelak. Apalah kawan ni. Saat ni nak kehendak ni. Saat ni nak kehendak ni. Dah kehendak tu dah berguna pula dah. Tak guna lagi cik. Tapi saya masuk dalam handphone saya. Macam mana? Marah tak kawan tu? Mestilah marah. Mesti dia lah dia marah. Kalau awak nak kehendak beli ayam, beli ayam.
Tiba-tiba dah ambil duit top up masuk dalam handset pula dah. Dah goreng siap dah. Nampak lagi jauh ketih. Marah tak dia? Marah ha. Kalau kita kata Allah Ta'ala dah jadikan si Ahmad tu warna putih. Hidung kepek. Telinga capang. Tiba-tiba dalam masa yang sama tu dah menjadikan tiba-tiba Allah Ta'ala tukar pula dah. Maka bertukar-tukarlah kejadian makhluk itu. Nampak tak? Itu mustahil pada akal. Dah menjadi tu tiba bertukar pula dah. Nampak tak? Nampak ingat lagi ajar ukti takut salah faham tu. Dia takut tak faham kat situ. Macam tadi lah kita sebut. Kita duit ada RM10 beli top up siap dah, goreng siap dah. Dah masuk dalam handset dah. Pergilah kedai Cina. Cina berkata, apa lalu ni? Lu mau kalau lu bagian kertas tu mau tukar boleh. Ini tak boleh, sudah masuk dalam telefon. Mumkinat tu dia panggil mungkin tu makhluk. Mumkinat pun makhluk juga. Tapi mumkinat dipanggil plural. Adapun mungkin dipanggil singular. Mumkinat tu dia panggil jamak. Mungkin tu dia panggil mufrad. Menunjuk di atas satu mungkin makhluk. Kalau mungkinat ada banyak makhluk. Nampak lagi? Ajar Rokiah. Makhluk. Jamak betul. Dia panggil plural. Plural tu dia. Habis itu. Tu dia panggil ta'luq, suluhul qadim dan tanjizi qadim. Baik. Bismillah. Okey, baik. Faham lagi plural betul. Dia panggil isim mufrad dengan jamak taksir. Minta maaf. Mungkinat tu dengan jamak muannas. Jamak muannas salim. Habis. Tu jadi dia kata tanjizi qadim artinya berlaku sedia kala Allah Ta'ala menentukan dan menghendaki dengan setengah-setengah mungkin. Apa maksud setengah-setengah mungkin? Bila Allah Ta'ala dah menentukan si Ahmad tu kulit warna putih, maka dia tak menentulah si Ahmad tu kulit warna hitam. Sebab dah menentu warna putih. Itu maksud dia. Minum kopi kesihatan Ustaz gelakkan ngantuk. InsyaAllah. Dia kopi ni ada kafein. Kafein. Saya kurang sikit minum kopi ni. Biasa TO lah, TO panas. Baik, tengok. Baik, habis itu. Itu dipanggil ta'luq, sifat iradat, suluhul qadim dan tanjizi qadim. Baik, tengok. Bermula dalil atas ada iradat di zat Allah Ta'ala itu. Ni tengok. Ni dalil. Ini dipanggil dalil akli. Dipanggil dalil akli. Dipanggil dalil akli. Bermula dalil atas ada iradat di zat Allah Ta'ala itu. Mana dalil dia? Kalau anda tanya esok. Ni dia panggil dalil akli. Ya, betul. Keupayaan tu tak apa nak sedap mana terjemah tu. Ya, aku. Keupayaan tu tak sedap mana. Tu keupayaan tu seolah ada usaha. Kita kata boleh berbuat kepada mungkin. Tu tak apa. Kalau cakap keupayaan tu jadi macam seolah Allah Ta'ala tu ada usaha ikhtiar. Upaya. Itu tak apa nak sedap terjemahan gitu. Takut orang salah faham. Salah faham. Ajar aku.
Tanjizul qadim Allah membuat ketentuan sejak azali. Maksudnya Allah Ta'ala menentukan sejak azali lagi. Dia panggil tanjizul qadim. Sulul qadim tu dia tak apa nak sedap mana. Katakan keupayaan tu. Kau boleh jangan tulis keupayaan lah. Jadi takut seolah kata Allah Ta'ala tu ada usaha ikhtiar pula. Nak upaya, nak boleh pilih. Bukan begitu. Dia tak macam makhluk. Kita ada usaha upaya. Tu dia. Baik. Bermula dalil atas ada iradat di zat Allah Ta'ala itu ialah. Mana dalil? Kita fikir. Bila sebut kita fikir, ini bagi orang yang ada akal. Kita fikir tilik kepada makhluk ini. Lagu mana? Jikalau. Bila sebut dalam kitab ilmu tauhid, disebut jikalau, dipanggil fardu takdir. Fardu takdir ni dia buat andaian. Dia buat andaian. Jikalau tidak ada pada Allah Ta'ala itu sifat iradat. Kalaulah Allah Ta'ala itu tidak ada sifat iradat. Jikalau tidak ada pada Allah Ta'ala itu sifat iradat. Nescaya. Dia sebab apa ada jikalau. Dipanggil fardu takdir di sini ni, dia buat andaian. Nak lebih kita memahami lagi. Kalau ada dalam ilmu tauhid, apabila dia ada fardu takdir, dia ada buat andaian di situ kerana nak memahamkan kita. Nak lebih memahamkan kita. Jikalau tidak ada pada Allah Ta'ala itu sifat iradat. Kalau Allah Ta'ala itu tak ada sifat iradat, nescaya adalah ia Allah Ta'ala tu tidak menghendaki dan tidak menentu. Tengok. Kalau Allah Ta'ala tu tak ada sifat iradat, macam manakah Allah Ta'ala nak kehendak? Macam mana Allah Ta'ala nak menentu? Bila Allah Ta'ala tak berkehendak, bila Allah Ta'ala tak menentu, tafriqnya, maka ada kalanya Allah Ta'ala itu dengan tergagah. Kalau Allah Ta'ala tak menentu, kalau Allah Ta'ala tu tak menaki, ada kalanya sifat dia tu jadi tergagah. Apa maksud tergagah? Terpaksa. Tu kitab Jawi dulu dia kata tergagah. Tergagah dengan mana? Terpaksa. Terpaksa. Tulis itu. Atau dengan lalai. Ataupun dengan lalai. Atau dengan lupa. Ataupun dengan lupa. Tanya. Jadi kalau Allah Ta'ala tak kehendak, Allah Ta'ala tak menentu, terkadang dia boleh jadi tergagah ataupun lalai. Ataupun dengan lupa. Ataupun dengan illah. Illah ni sebab. Illah ni sebab. Atau dengan tabiat. Tabiat ni dipanggil asal kejadian. Kita kata Allah Ta'ala tu asal kejadian dia tu begitu. Dia tak boleh cakap asal kejadian. Tabiat. Macam kita lah, tabiat kita lagu mana? Daripada kecil. Dia tak sama dengan orang. Tabiat kita, asal kejadian kita. Tabiat kita daripada kecil. Dia tabiat ni macam perangai juga. Bukan sakit. Illah tu sebab, kerana. Dia asal illah tu, maksud illah tu ada penyakit. Ajar ukhti kalau dalam bahasa Arab. Tapi illah ni ada banyak makna, dia panggil lafaz mushtarak. Illah ni dipanggil lafaz mushtarak. Lafaz yang berkongsi makna dia. Terkadang makna tu ada penyakit. Tapi bukan di sini makna penyakit. Dengan makna ada sebab. Ada illah. Ada sebab. Ada kerana. Jadi Allah Ta'ala tu, kalau dia tidak berkehendak, maka dia boleh jadi dengan dia tu ada sebab. Illah pun masuk penyakit pun boleh juga. Tapi di sini tu tak kenalah kita kata illah. Atau dengan tabiat.
Ha. Ataupun dengan tabiat. Tabiat begitu juga. Ha? Kalau mengikut pendapat falsafah, ilat bersebab betul. Dia banyak makna. Di sini bukan makna sakit tapi makna sebab. Ya betul. Dia panggil lafaz musytarak. Dia panggil lafaz yang berkongsi makna dia. Di bahasa Arab ni luas. Bahasa Arab ni luas. Kadang satu lafaz, kadang banyak makna dia. Makna dia. Kalau kita tengok contoh, kita kata doroba. Doroba pukul. Tapi ada setengahnya doroba bukan makna pukul. Kalau sebut dalam kitab tu doroba. Ada makna kadang-kadang, ada dengan mana dorob. Kita kali tu. Panggil dorob juga. Kan kita darab tu kan. Darab bahagi kan. Darab tu sebenarnya bahasa Arab tu. Darab tu sebenarnya bahasa Arab. Asal dorob. Kalau orang tani dulu, waktu saya mengaji tani dulu, dia kata dorob. Dua dorob dua. Tapi kalau bahasa Melayu panggil dua pukul dua. Dua pukul dua. Kalau bahasa Syam panggil kung. Kung. Dia kata kung tu darab. Kalau hang tu bahagi. Kalau bahasa Syam. Kung tu darab. Kalau darab ni sebenarnya bahasa Melayu. Bahasa Arab panggil dorob. Tapi orang Melayu kita panggil, dia panggil darab. Darab pada asal doroba tu lah. Bukan doroba pukul. Maksud dia dua. Kali. Kita panggil kali. Dua kali dua. Tapi bahasa Melayu kita panggil dua darab dua kan. Asal dua dorob dua. Dua pukul dua. Dua dipukul dengan dua. Kalau orang tadi kata dua dikung dengan dua. Tu bahasa Syam. Kalau hang bahagi tu dia. Habis. Banyak makna betul. Begitu juga illah. Illah memang kita kata penyakit pun ada. Tapi tengok pada ayat. Kena tengok pada tempat bersesuaian dengan ayat. Tengok. Illah dan dengan ataupun dengan tabiat. Habis. Dan jika Allah Ta'ala tergagah. Kalau lah kita kata Allah Ta'ala tergagah. Ya, illat tu dalam Rumi. Ajar Ruqiyah. Asalnya kalau bahasa Arab, illah. Dia buat kita berhenti. Illah. Ya, dia kalau tengok Rumi macam tu lah jadi dia. Dia kena tengok bahasa Arab. Dia tengok dalam kitab Jawi macam tu. Illah. Dia kata ilat. Dia tak cakap itu. Ilat. Illah lah. Mesti tengok kitab Rumi ni. Ajar Ruqiyah mesti tengok kitab Rumi. Bila tengok kitab Rumi, lagu tu lah. Dia kena tengok kitab Jawi baru kita nampak sedap sikit. Barulah. Ternyata bahasa Arab tu. Ya, ta marbutah. Dua darab dua atau dua kali dua. Bukan dua pukul dua. Dua pukul dua tu bahasa orang tani ajar rohana. Darab tu bahasa Arab. Dorob. Bukan darab. Orang Melayu macam darab. Orang Melayu kita habis lah. Dia ambil bahasa Arab semua dia Melayukan balik. Habis. Orang Melayu kita. Habis orang Melayu kita. Dia ambil bahasa Arab dia jadikan Melayu. Tak sedar tu. Dia tak sedar. Dia tak sedar. Kalau orang tani panggil dua pukul dua. Dia kata gitu. Kalau bahasa Syam panggil kung. Dia kata kung. Baik tengok. Dan jika Allah Ta'ala tergagah, nescaya tidak menjadi ia Allah akan makhluk ini. Tak jadilah Allah Ta'ala akan makhluk ni. Kalau tergagah terpaksa. Kalau terpaksa Allah Ta'ala tak jadikan makhluk ni. Suka aja pembalas. Sebab apa Allah Ta'ala tak jadikan makhluk ni kalau tergagah? Ni betul. Jawapan dah. Kerana kedua-duanya itu lalai dan lupa tu. Minta maaf.
Kerana ianya tidak menghendaki. Dia kalau terpaksa, dia tak ada kehendak. Tengok contoh kita. Contoh kita, tengok makhluk ni, tak usah tengok sifat Tuhan. Tengok kita. Orang kata, pergi mengaji, pergi mengaji. Allah, kacau orang tua ni, suruh aku mengaji. Aduh, aku tak mau mengaji. Bukan kehendak dia. Nampak tak? Bukan kehendak dia. Kacau Datuk ni. Suruh aku pergi mengaji pula. Dia pun pergi dengan keadaan terpaksa. Dia pun keadaan terpaksa. Terpaksa panggil. Bukan kehendak dia. Ada pun kita kehendak kita, tapi orang suruh pergi tu tak ada masalah. Ni bukan kehendak dia. Pergi mengaji pagi ni Pagi ni ustaz mengajar kitab Misbah Munir pukul 7.30 awal pagi sangat ni. Lepas tu dia baca kitab lah Durus Samit lagi pukul 9. Ada orang letak dalam grup tu. Aduh, kena ikut pula dah. Orang kita orang kita. Orang Melayu kita lah. Allah, kena ikut pula dah. Tak ikut kan semua salah pula dah. Kena ikut pula dah. Kena pergi majlis khairiah pula dah. Aku duduk Gombak ni kan tak pergi kan kena kata pula. Dia ikut online je. Contoh contoh. Terpaksa pergi bukan kehendak dia. Terpaksa pergi. Ni orang Gombak lah, Ajar Rayu tak faham tak apa jauh. Ni Gombak. Jemaah saya. Allah, ustaz ni kacau. Tu terpaksa tu. Terpaksa. Terpaksa nak bagi contoh terpaksa lagi nampak tu. Bukan kehendak dia. Aduh, ikut kehendak. Ikut kehendak, dia tengok online Boleh pula. Tapi dengan tu ustaz nak buat online kat majlis khairiah tu. Tak apa, ikut online tu nampak tak? Gagah nak pergi, terpaksa pergi. Bukan kehendak dia. Rela paksa Paksalah, tak apalah. Ajar Zawiyah duduk Ampang. Jauh tak apa, aku dimaafkan. Kalau ikut hati memang nak pergi, tu sedap ayat tu, ayat sedap. Tapi tak apalah, tengok online pun tak apa dah. Contoh contoh. Orang duduk Gombak, kena pergi ni. Contoh terpaksa. Kalau kehendak lain. Kalau kehendak, lepas tu sekali dia orang suruh pergi tak apa. Lepas tu kena pi jugalah kena pi juga. Habis. Baik, itu nak cerita apa tergagah Kalau Allah Ta'ala tu tergagah, tengok. Sebab apa? Nescaya tidak menjadilah ia akan makhluk ini. Sebab apa tak menjadi makhluk ini? Kerana ianya tidak menghendaki. Allah Ta'ala tak kehendak. Habis. Dan jika lalai ia Allah. Dan jika lalai ia Allah atau lupa ia Allah. Nescaya tidak ada juga makhluk ini. Tak ada juga makhluk ni. Kalau lah kita kata Allah Ta'ala tu, dia lupa, dia lalai. Tak boleh juga ada makhluk ni. Kalau kehendak lain. Kalau kehendak Allah Ta'ala nak jadikan si Zaid pada tahun 2020. Tiba-tibanya lupa. Tiba-tiba terlupa. Allah tak jadikan tahun 2020. Dia pergi menjadikan. Bila dia tak menjadi dah, maka dia tidak muafakat dengan iradat dia. Saya kalau majid pun saya guna bahasa macam ni lah. Haji Kamal Zaman. Bahasa lama juga. Sebab dia mengajar di masjid ni, mengajar kitab Jawi, saya lagi lah bahasa lama. Lebih-lebih lagi kitab Durus Sami, kitab Syekh Daud. Tu saya memang bahasa dia lama. Bahasa dia cukup lama. Dan saya pun menggunakan bahasa tu juga, Haji Kamal Zaman. Baik, habis itu. Nescaya tidak ada juga makhluk ini. Sebab apa? Sebab apa tak boleh ada makhluk ni? Kerana kedua-duanya itu lalai dan lupa tu. Tidak menghendaki. Dan jika perbuat juga dengan lalai dan lupa itu. Kalau Allah Ta'ala buat juga. Dalam keadaan dia lupa dan lalai tu. Nescaya bertukar habis hakikat makhluk ini. Habis bertukar habis dah. Contoh, Allah Ta'ala nak menjadikan si Zaid pada tahun 2020. Dalam keadaan warna putih. Hidung
Apa tu? Hidung tinggi. Ha. Tiba-tibanya lupa. Allah Ta'ala tu terlupa. Kita kata, na'udzubillah. Tiba-tiba Allah Ta'ala tu lupa. Dia menjadikan tahun 2021, dia jadikan Zaid tu warna hitam pula dah. Hidung kepek pula dah. Habislah bertukar hakikat makhluk tu. Bertukar habis dah. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia terlupa. Makhluk pun ada juga. Haji Kamal Zaman. Contoh lagu mana? Gini. Contoh senangnya. Contoh kita kata kita ni nak pergi mengaji. Orang Gombak lah. Nak pergi mengaji Masjid Khairiah saat lagi. Habis kelas Ustaz ni aku nak pergi. Tiba-tibanya lupa. Dia pergi pukul 9. Allah. Duk galik-galik makan tu terlupa. Allah. Kelas Ustaz pukul 9. Dekat Masjid Khairiah. Bertukar habis jadual dia. Apa dia? Sampai 9 suku dah. Tengok-tengok Ustaz baca dah jauh dah. Allah, bertukar habis lah aku. Kelang kabut habis. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia lupa tadi. Nampak tak? Tukar habis lah. Time dia lari dah. Time dia lari dah. Habis itu. Ibarat dia gitu Jauh kuti kalau manusia tu begitu juga. Dia lalai. Dia tengok dia asalnya nak pergi kat Masjid Khairiah. Dia duk lalai. Tak bagi orang. Nak bagi contoh ni, saya bagi contoh ni Ajar siap rasa lah saya orang Gombak Ustaz. Ni contoh nak bagi nampak. Bukan saya suruh pergi pun tapi nak bagi contoh, nak bagi nampak dekat lagi. Dia lalai. Habis kelas Ustaz lagi ni aku nak siap-siap sekejap nak pergi masak-masak sekejap lah. Beli-beli makanan sekejap. Duk lalai, duk pergi beli makanan nasi lemak tu. Dia pergi borak pula dah kat situ. Pergi borak tu sampai ke rumah. Allah. Pukul 9 dah. Kelas Ustaz pukul 9 lagu mana ni? Duk lalai, duk borak dengan kawan tadi tu. Habis bertukar dah. Masa kita tu dah kelang kabut dah. Elok-elok nak makan, tak jadi makan. Nampak tak? Dia punya masa tu dah tak tepat dah. Habis jadi lalai tu. Makan pun tak lalai. Allah, tak sempat ni. Habis dah rancangan dia tadi. Habis dah. Dengan sebab dia lalai. Nampak lagi? Hajar Salasiah. Habis itu. Tu ni sebagai contoh. Habis. Jadi kalau Allah Ta'ala buat kerja dengan lalai dan lupa, nescaya bertukar habis hakikat makhluk. Pergi kedai, beli barang, balik rumah, barang tengok tinggal kat kedai. Lalai betul. Lalai. Habis. Dan jika makhluk ini turut ada sebab, Tuhan ada. Turut apa? Turut ada sebab Tuhan ada. Nak cerita apa? Bila Tuhan atau ada, makhluk pun ada. Sebab Tuhan tu ada, sebab ada makhluk. Ataupun kita kata, sebab ada makhluk tu kerana ada Tuhan. Kita kata, sebab ada makhluk tu kerana ada Tuhan. Contoh. Dan jika makhluk ini turut ada sebab, Tuhan ada. Sebab apa ada makhluk ni? Sebab ada Tuhan. Kalau terlambat ataupun tercepat, dia panggil lalai juga. Lambat, lalai juga. Cepat sangat pun lalai juga. Orang kata suruh pergi sepatutnya kelas pukul 9 Masjid Khairiah, Haji Khairul. Dia pergi pukul 8. Duk galik, duk lalai tadi pergi. Allah, pintu masjid pun tak buka lagi. Haji Khairul. Duk cepat sangat. Nampak tak? Dalam ta'aluk tanjizi qadir, Allah Ta'ala menjadikan sejak pada tahun 2020, tiba-tiba dia jadi awal. Lalai tu, lupa tu. Nampak je Khairul? Orang bagi tahu dah kuliah pukul 9 pagi. Dia datang pukul 8, pintu katup lagi. Lepas tu dia marah orang.
Apa saya katut saya datang awal ni? Tak buka lagi Encik 8.30 SOP. Dia beritahu itu Cik, nak belajar saat lagi 8.30 baru buka. Saya datang awal lah ni. Awak lalai sangat, terlupa ke? Kelas kita pukul 9. Apa sih orang kita kata terlupa? Terlupa ke Cik? Mai awal sangat ngaji pukul 9, awak mai pukul 8.30, awak mai pukul 8. Dah kita pula kena sekolah balik dah. Kita disekolahkan balik oleh AJK Masjid. Kalau nak datang awal, datang 8.30. Tiba-tiba Haji Khairul datang pukul 8. Saya datang awal ni nak masuk boleh? Tak boleh. Pukul 9. Janji kita. Dia datang pukul 8. Haji Khairul marah. Apa ni aku datang awal pun salah. Ya, lalai ke? Terlupa. Dia terlupa. Tu ni Habis. Tengok ni. Jadi tengok. Ni jika makhluk ini turut ada sebab Tuhan ada. Dengan sebab Tuhan ada makhluk. Sebab apa ada makhluk? Sebab ada Tuhan. Ada sebab musabab. Ada sebab musabab. Tengok. Macam mana? Contoh, ni contoh dunia. Dia panggil. Seperti gerak cincin turut gerak jari misalnya. Cincin saya tak ada. Contoh ada cincin. Kemudian kita kata gerak jari. Gerak jari tu dengan sebab gerak cincin. Kita kata gerak cincin tu maksudnya gerak jari tu, cincin pun mengikut dengan sebab gerak jari. Cincin turut juga. Turut tu dengan sebab apa? Dengan sebab gerak jari. Dia pun cincin pun bergerak. Tu sebagai contoh. Misalnya, dia bagi contoh misal. Nescaya makhluk ini tidak jadi ada. Tak jadi ada juga. Sebab apa? Kerana makhluk ini tak terima pada akal nak turut ada. Kita maklum dah. Makhluk ni bukan wajib ada. Kenapa kita boleh kata bila ada Allah Ta'ala, makhluk pun kena ada juga. Allah tu zatul wajib. Zat yang wajib ada. Alamun bizatil wajibil wujud. Adapun kita ni harus, bukan wajib. Tiba-tiba kita kata Allah Ta'ala, tiba-tiba adanya Allah Ta'ala, sebab adanya makhluk, ada Allah Ta'ala. Dia ada sebab lah situ. Bila ada sebab, seolah-olah kata makhluk tu jadi wajib. Tu tengok. Seolah jadi wajib pula. Kerana asal makhluk ini tiada. Asal makhluk ni tak ada. Tiba-tiba ada juga dengan sebab Allah Ta'ala ada. Ada juga makhluk ini dengan sebab ada Allah Ta'ala. Maka itu perkara yang itu perkara yang mustahil. Sebab ada sebab musabab. Tu dia. Maka macam mana nak turut ada? Kalau lah kita kata kita ada ni, kita turut sebab kata ada Allah Ta'ala, maka itu jadi lemah lah. Allah Ta'ala sebab apa? Sebab kita pun jadi kodim juga. Allah Ta'ala pun jadi kodim juga. Sedangkan kita ni harus ada. Bukan kata wajib. Sebab asal kita terdahulu dengan tak ada. Sekarang ni baru ada. Dulu tak ada. Sekarang baru ada. Tu dia. Habis. Dan jika makhluk ini turut ada dengan jalan passion dia, ada yang dikatakan tabiat. Dan jika makhluk ini turut ada dengan jalan passion dia. Apa passion dia? Passion dia. Ini orang tadi panggil passion dia. Ada yang dikatakan tabiat, semula jadi. Passion dia dah, pangai dia gitu dah. Orang kita kata. Kalaulah makhluk ini turut ada dengan jalan passion dia. Bila Allah Ta'ala tu ada, dia pun ada. Bukan dengan sebab, tapi dengan passion dia, kejadian dia. Passion dia dah. Bila Allah Ta'ala ada, mestilah makhluk kena ada juga. Bukan sebab, tapi dengan passion dia.
Yang dikatakan tabiat. Ya Allah Ta'ala kena betul makhluk tu harus. Cara, fashion. Fashion ni, fashion itulah. Fashion tu fashion tu. Fashion sini. Cara dia. Fashion saya Ustaz. Saya jenis orang macam ni. Fashion saya jenis pakai kereta begini. Fashion saya, kereta tiap-tiap kereta kena ada spoiler. Fashion saya kalau kereta kena pakai tayar nipis. Contoh. Fashion tu cara lah. Cara betul. Terima kasih banyak Haji Kamal Zaman. Dengan jalan cara dia, fashion dia, ada yang dikatakan tabiat ataupun tabiat. Nescaya tidak boleh ada juga, tak boleh ada juga makhluk ni. Sebab apa? Kerana asal makhluk ini tiada. Kita maklum dah, kita ni asal makhluk ni tiada. Bukan dia tu wajib ada. Gaya dia betul. Kita kata gaya dia betul. Terima kasih banyak. Lumrah betul, boleh juga. Boleh juga Haji Nasruddin, boleh juga. Kerana asal makhluk ini tiada, tiba-tiba Pesen pakai horn lori kat motor. Begitulah. Pesen dia dah. Tiba-tiba makhluk ini ada juga. Ada juga makhluk ni. Maka nyatalah bahawa Allah Ta'ala ada bagi habis itu. Jadi nak kata nescaya tidak boleh ada juga makhluk ini. Sebab apa? Kerana asal makhluk ini tiada. Kita maklum asal makhluk ni harus tiada. Style, fashion, ya betul. Fashion. Kalau orang tani panggil cat dia. Bahasa Siam panggil cat dia. Oh, cat dia lagu ni. Kalau orang tani kalau di Siam tu dia kata cat dia lagu ni. Cat dia ni perangai dia. Cat dia dah, pesen dia dah. Kalau di bahasa tani dulu waktu mengaji tu, oh cat dia lagu ni makin sosore. Cat dia makin sosore. Sok-sok gitu cat dia dah. Cap dia ni makan cap chop tu Cap ni bahasa Siam. Pesen dia. Perangai dia. Tu dia. Kalau di tani mungkin cap dia dah. Ni cap dia dah ni. Bahasa tani ni payah saya nak lupa Padahal dah lama dah. Tapi selalu ingat juga bahasa Siam sikit tu ada sikit dah terlupa banyak tapi adalah ingat-ingat sekali tu ada. Tabiat ni tabiat ni kalau bahasa Siam betul-betul dia panggil tamacat. Tamacat ni semula jadi. Tabiat semula jadi dipanggil tamacat. Bahasa Siam panggil tamacat. Tamacat ni bahasa Siam Kalau tabiat bahasa Arab. Kalau kita cakap fashion kita. Kalau bahasa Siam panggil tamacat. Sebab dia cap-cap tu lah. Cap-cap tu asal daripada tamacat. Tu dia. Semula jadi. Habis. Tiba-tiba makhluk ini ada juga. Ada juga. Jadi itu dikatakan mustahil Allah Ta'ala nak menjadikan makhluk tu. Tiba-tiba terus jadi ada. Tak boleh. Habis. Maka nyatalah bahawa Allah Ta'ala ada baginya Allah iradah. Sifat iradah. Betul. Hayya. Bukan ayah, hayya betul. Maka nyatalah bahawa Allah Ta'ala ada baginya iradah. Tidak tergagah. Dan tidak pun lalai. Dan lupa. Dan illah. Dan tabiat. Habis. Maka, habis itu. Itulah pengakuan yang sebenar yang membetuli ia pengakuan tadi dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran.
Jadi pengakuan itu sebenar dengan perkara yang membetuli dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Mana dalam Al-Quran? Ni, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Surah At-Takwir ayat ke-29. Artinya, dan tidaklah mendaki kamu, nampak tak? Melainkan bahawa menghendaki Allah dan menentunya Allah Ta'ala. Kita nak berkehendak, kita kata kita kena. Melainkan mestilah Allah Ta'ala kehendak dulu. Allah Ta'ala yang menentukan dulu. Tamacat. Betul, sebelum jadi. Tamacat. Itu betul. Betul siap, tamacat. Dan tidaklah mendaki kamu melainkan bahawa mendaki Allah Ta'ala dan menentunya Allah Ta'ala. Ianya Allah itu Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Maka nyatalah pada ayat itu bahawasanya Allah Ta'ala bersifat, ia Allah Ta'ala dengan masyiah. Apa maksud masyiah? Ialah juga dikatakan iradah. Masyiah ni dipanggil kehendak. Masyiah ni dikatakan kehendak. Sya'a. Sya'a. Asal masyiah ni ambil perkataan dia punya fi'il madhi sya'a. Masyiah tu dipanggil masdar. Kata terbitan. Masyiah. Masdar mimi. Dipanggil masdar mimi. Masdar yang dimulai dengan mim. Masyiah, kehendak. Sama maksudnya dengan iradah. Habis itu. Wallahu a'lam. Jadi kita dah sampai masa dah. Tengok jam. 8.36 dah. Dalil nakli dah dulu dah hurai dah Jazimah. Tu dalil nakli tu dia tak payah hurai dah. Sebab dia ada Al-Quran dulu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu dalil nakli. Hak bawah ni dalil akli. Jazimah tengok bawah tu. Tengok Kak Zimah tengok yang atas tu. Dulu semalam kita dah hurai dah. Tu dipanggil dalil nakli. Dalil akli ni payah ni. Dalil akli yang payah. Dalil akli ni lah kita nak ajak orang, kalau orang kafir, kita kena berhujah dengan dalil akli. Tak boleh dalil nakli. Takkan nak berhujah dengan orang kafir, ayat Quran. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tak kena. Kita kena berdalilkan dengan dalil akli. Bagi dia nampak. Habis itu. Wallahu a'lam. Jadi saya berhenti setakat tu dululah. Dah 8.37 sekejap lagi ada saya ada kuliah pukul 9 dekat Masjid Khairiah. Lebih kurang 15 minit juga. Jadi sekali itu saja tuan-tuan, perempuan, ayah dan ibu sekalian, saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Betul kena pandai memantik. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa amalan maqbulan wa sa'adatad darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya insyaallah.